Baik, kita masuk tajuk bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, hari ni kita akan sentuh tentang kuasa 2 dan punca kuasa 2 dululah. Tu pun kita habislah. Okey. Okey, kalau kamu tengok buku teks, kamu boleh tengok buku teks juga. Okey, ni yang saya ni. Okey, kuasa 2. Kuasa 2. Okey, tentang kuasa 2. Kuasa 2 nombor ialah satu nombor yang didarat dengan nombor itu sendiri. Contohnya, 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 2, 4. Maksudnya, nombor tu didarat dengan diri dia sendiri. Sebanyak sekali lah. Maksudnya ada 2 lah nombor tu. 2 darab 2 bermaksud 2 kuasa 2. Okey, macam ni 1/3 kuasa 2 bermaksud 1/3 darab 1/3. So, 1 darab 1, 1, 3 darab 3, 9. Okey. 0.5. Okey, kalau kamu tengok di situ. Kita ambil pen warna merah. Nampak sikit. Kalau awak tengok di situ. 5 kuasa 2 disebut sebagai 5 kuasa 2 atau kuasa 2 bagi 5. Okey. 5 kuasa 2 disebut sebagai 5 kuasa 2 atau kuasa 2 bagi 5. Macam ni 0.5 kuasa 2 ataupun kuasa 2 bagi 0.5. Sebenarnya kita akan sebut 0.5 kuasa 2 lah. Okey, yang tu paling senang. Kuasa 2 tu maksudnya paling mudah kamu ingat nombor tu ada 2 kali. Okey, nombor yang sama ada 2 kali didarab. Bukan didarab sebanyak 2 kali, nombor yang sama didarab. Okey, ada 2. Okey, ada 2 nombor yang sama didarab. So dia akan jadi kuasa 2. Kalau katakanlah A darab A. A darab A. Yang ni kita akan dapat A kuasa 2. Ni sebab dia bukan nombor. Yang ni dia huruf. Tapi dua-dua ni sama. A darab A. So kita dapat A kuasa 2. Okey. Kuasa 2 sempurna pula. Kuasa 2 sempurna ialah sebarang nombor bulat bukan sifar yang didarabkan dengan nombor itu sendiri. Sebab kuasa 2 kan. So yang ni mesti ada sebab dia kuasa 2. Didarab dengan nombor itu sendiri. Okey, contoh dia 1 darab 1 sama dengan 1, 2 darab 2 sama dengan 4. Kuasa 2 sempurna yang ini. 1, 2, 4, 8. 8 pula. Sorry. Macam mana boleh pergi ke 8 ni ha? Dua pun tak ada. Saya buat. Okey. Saya buat. 1, 4, 9, lagi 16, 25, 36, 49 dan seterusnya lah. Okey, ini nombor-nombor ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. Datangnya daripada mana? Daripada nombor bulat. Nombor bulat maksudnya start daripada kecuali nombor bulat bukan sifar lah. Maksudnya kecuali kosong lah. Maksudnya start daripada 1. Okey, ingat tak nombor bulat? Ingat tak nombor bulat? Ingat. Nombor bulat, nombor bukan perpuluhan dan juga bukan pecahan. Itu adalah nombor bulat. Maksudnya 1 ni datangnya daripada 1 kuasa 2. 4 ni datang daripada 2 kuasa 2. 9 daripada 3 kuasa 2. 16 daripada 4 kuasa 2. Yang ni daripada 5 kuasa 2. Yang ni dari 6 kuasa 2. Yang ni dari 7 kuasa 2. So yang seterusnya lah. Maksudnya 2 darab 2, 4. 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. 5 darab 5, 25. 6 darab 6, 36. 7 darab 7, 49. Okey, ini dia punya apa? Ini yang kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, boleh faham setakat ni? Faham. Boleh ya? Okey, kita setakat ni kita baru belajar kuasa 2 dengan kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 dengan kuasa 2 sempurna. Itu sahaja. Okey, bolehlah. Alah, tak naklah bolehlah. Nak boleh. Okey, saya nak boleh. Okey, so ini nombor kuasa
Kuasa 2 mudah. Walaupun nombor tu besar sekalipun, katakanlah 2,000. Darab dengan 2,000. Ini adalah nombor yang sama. So, yang ini adalah 2,000 kuasa 2. Okay, dia ada kuasa 2. Sebab apa? Sebab dia ada 2. Okay, so 2,000 kuasa 2. Walaupun nombor itu nombor negatif, katakanlah negatif 5. Darab dengan negatif 5. Yang ni awak kena letak dalam kurungan lah. Sama. Tapi jangan. Kita belum belajar kuasa 3 dulu. Kita belum belajar kuasa 3 lagi. Sekarang kita fokus kuasa 2 dulu. Yang ni lebih mudah lagi. Okay, negatif 5 darab negatif 5. Kita akan dapat negatif 5 kuasa 2. Okay, kalau negatif 5 kuasa 2 ni awak kena hati-hatilah. Negatif bila didarab sebanyak 2 kali, dia akan jadi positif. So, jawapan dia akan dapat 25. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, kita teruskan. Okay, kita teruskan. Okay, macam mana kita nak tentukan kuasa 2 sempurna? Ada 2 cara. Dalam buku teks, muka surat 50. Okay, dalam buku teks muka surat 50. Dia guna kaedah pemfakturan perdana. Okey, dia guna kaedah pemfakturan perdana. Okey, kaedah yang mana kita belajar waktu kita buat kita belajar apa? Kita belajar waktu tajuk FSTB dan juga GSTK. Okey, guna kaedah pemfakturan perdana ataupun lagi satu kaedah kita guna kaedah pembahagian berulang. Tapi pembahagian berulang pun awak cuma boleh guna nombor perdana sahaja. Okey. So, macam yang ini dia buat, okay, dia daripada 576 ni, dia buat 2, dia bagi 2, bagi sampai dekat sini, 18, bagi 2 dapat 9, 9 dah tak boleh bagi dengan 2, bagi dengan 3 pula dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1, yang terakhir mesti dapat 1. Macam kaedah pemfakturan perdana, kita belajar waktu FSTB dengan GSTK hari tu, and then daripada sini dia dapat 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3 dia ambil tepi ni ya. Okey. So sama dengan yang ini dia kumpulkan. Kumpulkan bagi sama. Maksudnya kat sini ada 1 2 3 4 5 6 2 3 ada 2. So dia kumpulkan buat 2 darab 2 darab 2 darab 3. Ini satu geng. Okey, ini satu geng. Yang ini pula 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3. Okey. Sama juga. Still lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2 dan ada 2, 3. Okay. So, bila darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, kita akan dapat 24. Kat cara tempat mengira yang mana? Yang ini ke? Yang saya tengah buat ini ke? Yang saya tengah buat ini ke? Yang ini, yang memanjang ni. 2 darab 2 ke yang tepi ni? Yang sudah tepi. Yang ini, yang tepi ni. Okey. Yang ini awak dah belajar waktu buat FSTB dengan GSTK. Okey. 576. Okey, bahagi 2. 576 bahagi 2 dapat 288. 288 bahagi 2 dapat 144. 144 bahagi 2 dapat 72. 72 bahagi 2 dapat 36. 36 bahagi 2 18. 18 bahagi 2 9. 9 ni bahagi 3 dapat 3. 3 bahagi 3 dan sekali dapat 1. Okey, panjanglah sebab nombor dia besar 576. Kalau nombor kecil sikit lah. Okey, macam ni. Tak apa, nanti kita try buat nombor yang kecil. Okey. So yang ini boleh tak sekarang? Lepas tu Boleh. bila 576 ni, bagus. 576 ini tulis balik yang kat tepi ni saja. Maksudnya 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, sama dengan 576 ni kan. Okey, so lepas tu dia kumpulkan. Okey, dia kumpulkan supaya sama banyak. Dia syarat dia mesti sama banyak ya. Kalau tak sama banyak tak boleh. Ataupun bila awak darab, dia dapat 24 darab 21 contoh. Tu maksudnya itu bukan kuasa 2 sempurna. Tak apa, nanti kita try buat yang bukan kuasa 2 sempurna. Okey. So yang ini dapat 24 maksudnya 24 kuasa 2. Bila 24 kuasa 2 maksudnya 576 ialah kuasa 2 sempurna.
sempurna. Katakanlah saya buat contoh bukan kuasa 2 sempurna. Saya ambil 20 katakan. Okey, saya ambil 20. So 20 bila awak bahagi dengan 2, awak akan dapat 10. Dan awak bahagi dengan 2, awak akan dapat 10 bahagi 2, 5. And then 5 ni bahagi dengan 5. So awak akan dapat 1. So kalau awak tengok sini 2 darab 5. So maksudnya awak dapat 20 sama dengan 2 darab 5. Dia tak boleh geng dah ni. Kalau awak buat geng pun awak dapat yang ni saja. 5 ni tak ada apa. So awak akan dapat 4 darab 5. So 2 ni bukan nombor yang sama. Bukan nombor yang sama maksudnya bukan kuasa 2 sempurna. Alamak, tak lihat tulis. Dah tepi sangat. Bukan kuasa 2 sempurna. Okey? Okey. Boleh? Boleh. Okey. Yang ni sebab panjang kan. Mungkin pening. Kita ambil appendix sikit. Kan? Saya ambil 36. So 36. 36. Okey, bahagi 2. Jangan bahagi dengan 6. Okey. Awak bahagi 2. Sebab yang ni kita guna kaedah pemfakturan perdana. Maksudnya awak kena buat dengan pemfakturan perdana. Okey. 36 bahagi 2 awak akan dapat 18. And then 18 bahagi lagi dengan 2. Awak dapat 9. 9 ni kita bahagi dengan 3. Awak dapat 3. And then yang ni pun awak bahagi lagi dengan 3. Awak dapat 1. So maksudnya 36 sama dengan 2 darab 3 darab 3. So daripada sini awak boleh buat hukum kali tukar tertib tu. So awak akan dapat 2 darab 3 darab dengan 2 darab 3. Okey. So yang ni 2 darab 3 darab 2 darab 3. Still lagi sama. 2 darab 3 darab 2 darab 3 dapat lagi 36. So sama dengan 2 darab 3, 6. Darab dengan 2 darab 3, 6. So awak dapat 6 kuasa 2. Tak juga. Bukan boleh bahagi dengan nombor 2 dan 3. Dia boleh awak kena guna kaedah pembahagian dengan nombor perdana sahaja. Maksudnya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okey. Kalau yang guna kaedah ni lah. Sama juga dengan kaedah kaedah dalam buku teks kamu muka surat 50. Yang itu kita guna kaedah pemfakturan perdana, kita guna kaedah pokok faktor. Okey, yang ni kaedah pembahagian berulang. Yang kat dalam situ kita guna pokok faktor. Okey, kaedah pokok tu. Okey. Kaedah pokok tu. Okey, kalau kaedah pokok tu, okey, jom kita try buat. Tak apa, try lain. Okey, saya padam yang ni. Saya clearkan semula senang. Okey. Kalau saya nak ambil 64. Okey, kalau saya nak ambil 64. Tak naklah 64. Kita ambil yang mudah. 100. Sebenarnya awak tahu 100 ni memang kuasa 2 sempurna sebab 10 darab 10, 10 darab 10. Tapi kita buat juga. Okey, maksudnya daripada 100. Okey. 5 darab 20. 20. Okay, so 5 ni kita turun balik sebab ni dah nombor perdana. 20 ini, apa dia? 2 darab 10. Pandai. 2 darab 10. 10. Okey. So 5 turun balik. 2 pun dah nombor perdana. Yang terakhir Cikgu. ni 5 cikgu turun darab 2. Sorry. Okey, 5. Urut dah. Tak apalah. Okey, 2 darab dengan 5. So dekat sini awak akan dapat 100 sama dengan 5 darab 2 darab 2 darab 5. Okey, sama dengan yang ni bolehlah 5 darab 2 darab dengan 5 darab 2. Okey, so 10 darab 10. So 10 kuasa 2. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh. Okey. Boleh.
Bagus. Okey, kita seterusnya. Menyatakan hubungan antara kuasa 2 dan punca kuasa 2. Sini mudah je tapi kamu kena faham dia punya ni. Punca kuasa 2 ialah songsangan bagi kuasa 2 dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya kuasa 2 tu ialah songsangan bagi punca kuasa 2. Contoh dia yang ini 3 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2 jawapan dia 9. Tapi kalau punca kuasa 2 9, jawapan dia adalah 3. Dia terbalik. Okey, dia terbalik. Contoh dia simbol bagi punca kuasa 2. Set kata dalam bahasa Inggeris kita panggil set lah. Simbol set adalah macam ni. Ini simbol set. Maksudnya kalau set 4, jawapan dia adalah 2. Sebab apa? Sebab 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, dia songsangan. Dia songsangan untuk kuasa 2 dengan punca kuasa 2 ni memang adalah songsangan. Okay, contoh dia saya bagi lagi ya. 10 kuasa 2 tadi kita buat sama dengan 100. So bermaksud daripada sini kalau kita buat punca kuasa 100, jawapan dia adalah 10. Jangan pergi letak 10 kuasa 2. Dia 10. Maksudnya kuasa 2 untuk 10 ni adalah 100 dan punca kuasa 2 untuk 100 ni adalah 10. Okay, kalau awak tengok sini dia simbol bagi punca kuasa 2 ialah set. Contohnya set 9, punca kuasa 2 9 sama dengan positif 3. Kenapa dekat sini ada positif negatif 3? Sebenarnya kalau jawapan kamu letak 1 sajalah positif 3. Okay. Sebab kalau A darab A sama dengan A kuasa 2. Tadi saya dah tunjukkan. Dan negatif A darab negatif A sama dengan A kuasa 2. Dua-dua ni jawapan dia kuasa 2. So, jawapan yang berkemungkinan untuk set ini adalah boleh jadi positif dan juga boleh jadi negatif. Contoh kita buat negatif 2 kuasa 2. Maksudnya negatif 2 darab negatif 2. Okey, ni negatif 2 kuasa 2 kan. Okey, so jawapan dia 4. Sebab negatif darab negatif positif. Okey, kalau 2 kuasa 2 pula sama dengan 2 darab 2. Jawapan dia pun 4. Okey, dua-dua jawapan sama. Tapi dia punya yang ini berbeza. Satu positif, satu negatif. Maksudnya jawapan dia boleh positif, boleh negatif. Maksudnya kalau dia tanya set 4, okey, berkemungkinan jawapan dia positif ataupun negatif. 4. Okey, sebab ada setengah buku rujukan dia tulis macam tu. Tapi kalau dalam buku teks kamu, jangan risau, buku teks kamu tak ada. Tapi dalam buku teks kamu pun dia ada nyatakan juga konsep tentang nilai dia positif negatif ni. Kamu tengok muka surat 52, ada dekat ruangan mari berbincang. Di penjuru hujung sebelah kanan. Okey, dia kata dekat situ, punca kuasa 2 suatu nombor boleh bernilai positif dan negatif. Okey, punca kuasa 2 suatu nombor boleh bernilai positif dan negatif. Okey, so awak kena tengoklah dia punya jawapan dia nak macam mana. Boleh faham tak punca kuasa 2 ni? Kalau tak faham saya nak terang lagi. Saya faham. Boleh. Faham. Faham kan? Sebab ada certain budak dia akan buat macam ni. Punca kuasa untuk 100, dia faham kata ini 100 ni 10 kuasa 2 tapi dia pergi letak jawapan 10 kuasa 2. Tak naklah macam ni. Saya tak faham. Yang ni salah. Dia macam ni sebenarnya. Dia punca 10 kuasa 2 100 kan? Jawapan dia 10. Okey, punca 10 kuasa 2, jawapan dia 10. Okey, macam ni. Saya buat lagi. Okey, katakanlah 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey, so kalau dia tanya punca 4, so punca 4 ni sama dengan punca 2 kuasa 2. So kalau punca 2 kuasa 2, so jawapan dia adalah 2. Okey, dia songsangan. Okey, dia songsangan. Okey. Kalau awak sebab kalau punca dia bertemu dengan kuasa, ini dah terajar terlebih dah ni. Kalau punca bertemu dengan kuasa dia akan habis. Okey.
dia akan mansuh lah kita kata, dia cancel. So kamu akan dapat 2. Cuma bila lebih mudah kalau kamu boleh faham yang ni. 4 ni 2 kuasa 2. So jawapan dia 2. Okay, kalau punca 9. 9 ni 3 kuasa 2. So jawapan dia 3. Punca, Cikgu. ya. Jadi tak payah tulis kuasa 2 tu lah. Ini tak nombor tu perlu. je. Kalau dia buat macam ni, kalau soalan dia macam ni, awak terus buat jawapan je. Tak payah nak buat macam saya buat ni. Saya cuma nak tunjuk macam mana dapat 2 ni. Oh, Okay. Kalau punca 25. Okay, so awak tahu. 5 darab 5, 25. So jawapan dia 5. Punca 144. 144 ni apa ya? 144 ni 12 darab 12. So jawapan dia 12. Okay, lagi satu kamu boleh gunakan calculator, jangan risau. Cuma saya nak kamu faham konsep ni dulu. Okay, nanti kita tengok cara guna calculator. Okay, saya teruskan. Menentukan kuasa 2 suatu nombor. Okay, menentukan kuasa 2 suatu nombor. Kuasa 2 suatu nombor boleh dicari tanpa bantuan kalkulator dengan menerapkan nombor itu dengan nombor itu sendiri. Okay, ini yang kita belajar daripada awal lah. Okay, 9 kuasa 2 sama dengan 9 darab 9, jawapan dia 81. Negatif 2.3 kuasa 2 sama dengan negatif 2.3 darab negatif 2.3, jawapan dia 5.29. Negatif 3/4 kuasa 2. So, negatif 3/4 darab negatif 3/4. So, negatif 3/4 darab negatif 3/4. Bila awak buat, okay, 3 darab 3, 9. 4 darab 4, 16. So, 9/16. Negatif darab negatif positif lah. Okay, tengok ini ya. Dia kat sini kata negatif 3/4 kuasa 2 tidak sama dengan negatif 3/4 kuasa 2. Sebab apa tidak sama dengan? Sebab negatif ini negatif dia di luar. Kalau negatif di luar maksudnya jawapan dia nanti yang terakhir awak akan dapat negatif. Sebab negatif ini tak di kuasa 2. Kuasa 2 cuma untuk dalam kurungan sahaja. Ini lagi satu soalan yang glamour sangat naik. Takut kamu nanti kamu buat careless mistake. Boleh? Faham tak yang ni? Maksudnya katakanlah soalan dia. Kalau soalan dia negatif 3/4 kuasa 2. So jawapan dia awak akan dapat negatif 9/16. Okay, tak sama ya. Sebab negatif ni di luar daripada kurungan. So negatif ni tak perlu kuasa 2. Maksudnya negatif ni darab sekali saja. Tak ada darab dengan diri dia sendirilah. Okay, saya teruskan. Yang ini yang paling mudah lah, paling senang. Ada 2 cara kat sini. Jangan pening ya. Yang nanti saya beritahu sebab apa ada 2 cara. Saya ambil dua-dua sebab kalkulator kamu lain-lain. Siapa yang tak ada kalkulator lagi, saya harap kamu boleh beli kalkulator kalkulator saintifik dengan keadaan segera lah supaya kamu tak ada masalah untuk apa? Untuk nak buat benda ni. Okay. So, kalkulator ada 2. Yang ini, yang cara yang dia guna, kalau kamu tengok, hanya apa benda pula ni ada ni. Ini adalah kalkulator, kalau kamu pakailah, kalau yang Casio, ini adalah 570 ES. Yang dalam buku teks pula, ini saya ambil buku teks, saya scan ambil buku teks. Yang ini pula kalkulator 570 MS. Ada 2. Okey, ini 570 ES. Yang ini 570 MS. Okey, cara nak tekan kalkulator mudah saja. Okey, katakanlah 43 kuasa 2. Awak tekan 43. Lepas tu, awak tekan X kuasa 2. Dekat button tu ada X kuasa 2. Saya tunjuk ya. Okay, kena keluar sekejap. Sekejap ya. Okey, contoh yang ini. Okey, 570 ni MS. Okey, so awak kata dia nak 94 kuasa 2. Awak tekan 9, 4. Lepas tu awak ambil ni, kuasa 2 ni. Ada X kuasa 2. Nampak tak? Nampak. Tekan X kuasa 2. So sama dia. Tekan sama dengan. Dapatlah jawapan dia. Okey. 571 SG. Bukan Casio kan, Khaira? Kalau bukan Casio, ada tak function macam ni? Awak kena explore sendirilah kalkulator awak.
Tak faham juga, nanti kita awak just private message saya ataupun kita buat video call, saya tengok macam mana awak punya calculator tu. Lebih mudah. Okay, kalau nak tengok sekarang tak sempat ni. Ada lagi 30 minit je. Okay. Katakanlah ada negatif. Kalau ada negatif, awak kena letak kurungan. Ada buka dengan tutup kurungan ni. Okay, awak buka dulu kurungan. Letak tanda negatif. Okay, contoh negatif 70. Okay. Lepas tu tutup kurungan, baru tekan X kuasa 2. Maksudnya negatif 70 kuasa 2. Baru tekan sama dengan. Baru dapat jawapannya. Macam mana pula kalau nombor pecahan? Kalau nombor pecahan pun sama. Okey, kalau nombor pecahan, kalau dia suruh guna kalkulator, tak ada masalah. Kalau nombor pecahan dia suruh guna kalkulator, awak buka kurungan. Katakanlah 4/7. Awak ambil 4. Awak tekan AB per C. And then awak tekan 7. Okey, awak tekan AB per C, awak tekan 7. Tutup kurungan, kuasa 2. So, tak tutup kurungan pula. Tutup kurungan, kuasa 2. Kena tutup, dia kena letak dalam kurungan. Kalau tak letak kurungan, awak takkan dapat jawapan yang tepat. Okey, so 47 kuasa 2. Ingat ya, ambil AB per C ya. AB per C ni untuk ni. Lepas tu tekan sama dengan. Awak dapat 16/49. Ada dah bagi jawapan, bagus. Okey. Kalau pecahan yang apa? Kalau nak tukar ke dalam nombor perpuluhan, awak tekan AB per C, awak akan dapat nombor perpuluhan. Kalau awak nak buat jawapan dalam nombor perpuluhan, awak ambil jawapan kalau boleh 3 angka pula. Nak sebut 3 angka bererti. Awak ambil 3 sehingga 3 tempat perpuluhan. Maksudnya 0.327. Sebab sebelah 6 ni 5, so 6 ni jadi 7 lah. 0.3 0.327. Okey, boleh faham tak ni? Boleh. Kalau ya. Kalau yang apa negatif dekat luar kurungan tu? Kalau negatif kat luar kurungan, kalau awak letak negatif, contohlah kan, okey. 9/10. Alamak, terlebih pula. 9/10. Ish. 9/10. Kita tahu lah jawapan dia 81/100. Kuasa 2. Tapi kalau negatif dalam, jawapan dia awak akan dapat jawapan positif. Tapi kat sini awak akan dapat jawapan dia serak seni pula. Sorry. Cikgu, kalau untuk Casio tekan yang mana satu? Kalau untuk? Casio. Ini Casio lah. Awak guna Casio apa? 570 apa? EX. ES. EX. EX. Ada tanda macam ni tak? Ada X kuasa 2 ada tak? Ada? AB per C. Sama juga. Guna yang tu juga. Okay. Awak kena explore lah jawapan dia. Okay, awak kena explore jawapan dia pula. Awak kena explore lah awak punya calculator tu. Explore calculator awak. X kuasa 2 kat mana. Kalau nak buat pecahan tu dekat mana. Okay. Nanti saya bagi slide PowerPoint ni. Tapi awak tak perlu print lah. Okay. Sebab nota saya buat sikit saja. Nota nanti awak print slide PowerPoint ni lambat-lambat pula. Okay. Tak perlu print ni. Kalau awak nak buat rujukan, nak print boleh lah. Cuma yang saya nak kamu lekat dekat dalam buku latihan kamu cuma nota yang saya bagi tu sahaja. Okey, kalau nombor bercampur, katakanlah 1/2. Okey, 1/2. So awak buka tanda kurungan. 1 AB per C, 1 AB per C 2. Tutup kurungan 2. So sama dengan 2/1/4 jawapan dia. Okey. Awak jangan ingat 1/2 tu bila awak darab, awak boleh darab terus macam tu je. Saya tunjuk ya. Sekejap. Okey, jangan ingat nanti awak kata 1/2 kuasa 2. Awak kata 1/2 kuasa 2. So, alamak. So awak ambil
soalan dia kata 1/2 kuasa 2. So, awak kata, 1/2, 1. 1/2, 1 per 2/2, 4. Ini salah. Awak tak boleh guna konsep macam ni. Kalau dia kata tanpa menggunakan kalkulator, yang ini awak perlu tukar ke dalam bentuk nombor pecahan tak wajar dulu. Maksudnya 1/2 ni awak akan dapat, ini salah. Okay. 1/2 ni awak tukar dulu pada pecahan tak wajar. Maksudnya awak akan dapat 3/2 kuasa 2. So 3/2 kuasa 2 bermaksud 9/4. So baru awak kecilkan. Dia akan dapat 21/4. Okey, macam mana yang kalkulator tunjuk tadilah. Okey. Yang ini, ingat ya, kalau dia suruh kamu tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya awak kena tunjuk dalam kerja. Awak kena tukar dulu pecahan nombor bercampur ni, maksudnya dalam bentuk 1/2 ni ke dalam bentuk pecahan tak wajar. Buat, kuasa 2, 3/2, 9. 2/2, 2/4. Dah dapat jawapan ni, baru awak tukar balik ke dalam bentuk nombor bercampur. Okey, yang ini pula kalkulator 570ES. 570ES ni, dia ada bentuk pecahan yang ini. Yang ini, bentuk pecahan. 570ES ni, bila awak buat, awak kena yang ni macam biasa, tak ada masalah. Tapi bila main kat sini, awak kena bila ambil negatif, sebab yang ni 4/15. Awak tekan 4. Kalau awak pasang kat situ, awak tak ada AB per C, tapi awak ada tanda bentuk pecahan. Okey, yang bentuk macam ni. Bentuk yang macam bentuk ni. Pecahan ni. Dia ada gelap, bukan gelap lah. Kalau kalkulator kamu dia warna putih. Putih per dengan kotak ni kosong. Okey, bukan kosong. Maksudnya dia punya ni putih. Dalam dia putih. Kat dalam dia semua putih. Yang ini dalam dia hitam. Hitam kamu punya button kalkulator tu. Yang ada tengok, fahamlah. Okey. So awak tekan ni, baru awak tekan 15. And then awak kena tekan anak panah ni. Maksudnya yang anak panah dekat yang atas. Bukan anak panah kan, yang untuk cursor tu. Awak kena tekan cursor tu ke kanan. And then baru boleh tutup kurungan. Kalau awak tak tekan cursor tu ke kanan, awak letak kurungan akan ada dekat bawah ni. Sebelah 15. Kita nak kurungan ni menutup 4/15. So awak kena tekan dulu anak panah ni, baru boleh tutup kurungan. Kalkulator ni special sikit lah. Okay. And then baru awak tekan kuasa 2, akan dapat jawapan. Okay. Ya. Kenapa pecahan kena letak kurungan? Kenapa pecahan kena letak kurungan? Okey, kalau awak tak letak kurungan, okey, dah habis dah ni. Sekejap. Okey. Kalau tak letak kurungan, contohlah kita ambil soalan ya. Awak tak nak letak kurungan. Saya ambil soalan yang mudah, 2/3. 2/3. Tapi kalau guna ni saya tak sure. Sama. 2/3 kuasa 2. Awak tengok jawapan dia? 2/9. Okey, sedangkan kuasa 2 tu adalah untuk 2/3. Bila awak tak letak kurungan, dia buat kuasa 2 untuk 3 sahaja. 2 tu dia tak buat kuasa 2. Okey, jadi awak kena letak kurungan. Pecahan, nombor negatif, kalau ada negatif nombor, awak semua kena letak kurungan. Kalau tak letak kurungan, awak takkan dapat jawapan yang tepat. Nanti jawapan awak akan jadi salah. Boleh faham tak? Boleh. Ya. Boleh. Yang tanda anak panah tu dekat mana? Sini. Okey, kat sini. Kalau untuk kata ES tu, awak tekan anak panah ni. Anak panah ni cursor sebenarnya. Nak ke kanan ataupun nak ke kiri kalau awak nak ubah apa-apa. So kalau ni awak kena letak tanda anak panah tu, baru dia akan maksudnya dia akan jadi, dia punya awak punya jalan kerja tu, awak tekan tu betul lah. Kalau awak tak tekan anak panah tu, kurungan dia akan naik betul-betul sebelah 5. Maksudnya nanti bila awak kuasa 2 tu akan jadi untuk bawah je, atas tak. Kita nak kuasa 2 tu untuk pecahan.
So maksudnya awak tekan anak panah biar kurungan awak tu berada di sebelah awak punya pecahan. Sebab kalkulator tu dia kena hati-hati sikit. Kalkulator ni yang ini tak ada masalah sangat. Okey, boleh? Okey cikgu. Cikgu, kalkulator saya tak ada A, B per C. Awak guna kalkulator biasa ke? Ni kot dia pakai yang ES punya 570 ES. Yang Casio punya. 570 ke 350? Kalau 350 ada. Kalau 350 ada. Sepatutnya kalau 570 pun ada ni. Awak memang tak nampak? ES kot. Ha? ES. Tak silap. Tak tahu lah yang moden Oh, punya tu. ES. ES memang tak ada Ada. A, B per C. Tak tahu kan ES, Macam tu. awak kena guna cara yang saya tunjuk ni. Jap. Saya tunjuk balik. ES, awak kena guna cara ni. Ini, yang sebelah sini. 570 ES, awak kena guna kaedah macam ni. Awak tak boleh guna A, B per C. Awak kena tekan tanda tanda pecahan ni. Ada dekat button warna hitam, atas tanda negatif. Pecahan tu. Jumpa tak? Ni kan. Balik nanti awak explore. Okay? Kita habis dulu setakat ni pecahan untuk ini pun kamu dah pening dah ni untuk apa? Untuk punca nanti kita belajar kemudian. Kamu mahirkan diri dulu nak tekan kalkulator cari kuasa 2 dulu. Ingat ya, kita boleh guna kalkulator walaupun untuk dia kata tanpa menggunakan kalkulator pun awak boleh guna kalkulator. Cuma bila soalan dia kata tanpa menggunakan kalkulator, awak kena buat jalan kerja. Lepas tu awak checklah kalkulator. Okey? Awak checklah kalkulator. Boleh? Okay. Okay, awak check dengan kalkulator. So, awak check dengan kalkulator nanti awak akan dapatlah jawapan dia macam mana. Okay. So, yang ini saya akan bagi. Slide ini saya akan bagi. Lepas tu, latihan saya akan bagi. Saya tunjuk sikit latihan. Mana latihan kamu? Latihan pun saya akan bagi dekat kamu. Sekejap nanti saya tunjuk latihan. Saya stopkan dulu recording ni.